Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi bagi sesi pembelajaran dari rumah yang seterusnya, iaitu bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Hari ini kita akan membincangkan kesinambungan tajuk yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu tajuk reka bentuk pengaturcaraan. Pada pembelajaran sebelum ini, kita dah belajar mengenai apakah itu pseudocode, algoritma dan juga carta alih. Okey. Jadi hari ini saya akan perkenalkan satu lagi benda. Apa benda yang akan saya perkenalkan ni? Jadi nak kena tengok sampai hujung lah. Okey. Jadi dalam hari ini saya akan perkenalkan kepada awak satu perisian daripada apa yang telah awak pelajari sebelum ini. Awak akan aplikasikan dalam menghasilkan sebuah projek dengan menggunakan perisian. Okey, apa itu perisian? Okey, kalau boleh tengok dekat sini, perisian membawa maksud program yang dipasang di dalam komputer untuk mengawal pemprosesan data. Okey, perisian ini juga merupakan sekumpulan arahan yang disusun dalam bahasa komputer tertentu untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Okey, awak kena faham, komputer ni dia adalah benda yang mana dia ada otak tetapi dia tak boleh berfikir dan tak boleh membuat keputusan melainkan dengan arahan. Maksudnya arahan tu datang daripada mana? Arahan tu datang daripada manusia yang membuat perisian, yang beri arahan kepada komputer tersebut untuk dia bertindak ataupun berfikir. Okey, sebagai contoh, kita nak hidupkan televisyen. Macam mana nak hidupkan televisyen? TV tak tahu. Televisyen tersebut dia tak boleh hidupkan sendiri, melainkan kalau kita tekan button ataupun tekan switch on. Macam tu jugalah dengan alatan elektronik yang lain yang menggunakan program ataupun menggunakan perisian dalam komputernya. Okey, kita akan fokus kepada satu perisian, iaitu Scratch. Scratch, apakah ini Scratch? Scratch juga merupakan salah satu aplikasi pengaturcaraan yang digunakan untuk membina satu program seperti contohnya multimedia, animasi, permainan, simulasi dan sebagainya. Maknanya daripada Scratch ni awak boleh menghasilkan program seperti animasi contohnya. Maksudnya awak boleh hasilkan sebuah cerita kartun dengan menggabungkan arahan-arahan kepada arahan-arahan yang ada dalam perisian Scratch ni, awak boleh gabungkan dan gunakan untuk hasilkan sebuah cerita animasi, ataupun awak boleh hasilkan satu permainan. Ada banyak contoh untuk macam mana nak guna Scratch ni. Jangan risau, saya akan terangkan, saya akan bimbing. Jadi pastikan awak ikuti pembelajaran secara terus. Jangan tak ikutlah. Okey, jadi untuk seterusnya, tak kenal maka tak cinta, kan? Jadi nak kena tahulah nak macam mana nak guna Scratch ni. Kalau kita ada basikal tapi tak tahu apa itu basikal, macam mana kita nak guna basikal, kan? Jadi inilah Scratch. Inilah Scratch. Tengok Scratch ni. Okey, ini adalah contoh paparan Scratch secara luar talian ataupun kita panggil offline. Kalau nak tengok yang dalam talian, okey, dia loading kejap. Okey, ini adalah secara atas talian. Atas talian online. Kalau buka secara online, awak type dekat Google search SCRATCH Scratch, dia akan keluar macam ni. Nanti saya akan tunjukkan, kalau kita ada sempat saya akan tunjukkan macam mana cara dia. Okey, tapi saya akan perkenalkan awak apakah fitur-fitur ataupun item-item yang terdapat pada Scratch ini. Okey, jadi sebelum nak guna, kena tahulah kan apa kita nak pakai. Orang kata kalau nak buat kereta, kena tahu macam mana nak buat kereta, baru boleh buat kereta, betul? Okey, baik. Yang pertama sekali adalah
Mana A ni, kedudukan A ni, A kat situ kedudukan A. Kedudukan A ni. Okay. Alright. Okay. Kedudukan A ni adalah berfungsi, feature yang berfungsi untuk membesarkan skrin stage ataupun untuk memaparkan stage dengan penuh pada skrin komputer. Ataupun view full screen lah, kalau awak boleh baca kat sini dia tulis view full screen. Dia cakap dekat situ memaparkan stage dengan penuh. Mana stage ni kan? Okay. Kalau awak nak tahu, awak rasa mana satu stage? Stage ni, E ni adalah stage. Kenapa dia panggil stage kan? Sebab dekat sinilah apa saja paparan ataupun projek yang awak buat akan terpaparnya di stage. Ataupun bahasa mudahnya, pentas. Kalau kita, ibaratnya kita kalau berada di atas pentas, buat persembahan, segala apa yang kita persembahkan, persembahan semua akan berlaku di atas pentas kan. Okay, seterusnya B ataupun project title kat sini. Project title. Project title ni adalah untuk menamakan projek atau cara. Ni mudah lah, maksudnya awak nak namakan, letak apa nama yang sesuai dengan projek yang awak nak hasilkan. Contoh, awak nak hasilkan cerita yang bertajuk Kucingku Comel. Jadi awak buatlah animasi kucing comel, tajuk kat atas kan. Biasa semua mesti ada tajuk kan. Kalau awak buat permainan video pun mungkin awak buat flipping cat kan, cat lompat-lompat, pun kena letak tajuk kan, baru orang tahu. Okay. Kemudian kita ada dekat sini, C adalah tab. Mana tab? Ni tab. Tab ni terdiri daripada script, custom dan sound. Maknanya awak nak buat sesuai dekat bahagian tab ni lah, untuk memilih arahan, nak cunting image, masukkan bunyi pada sprite. Okay, dia ada sebut kat sini sprite. Sprite, apa itu sprite? Ni adalah sprite. Yang gambar kucing ni, yang dari tadi ada kat situ tu, itulah dia sprite. Sprite ni tak semestinya kucing. Kalau awak baca kat apa, kalau awak nak tahu, sprite bermaksud watak ataupun objek yang ada di atas stage. Maksudnya kita boleh letakkan apa saja watak, apa saja objek dalam stage. Cumanya kucing ni adalah sebagai default. Maksudnya kalau kita buka, dia memang dah ada. Kalau awak tak nak, awak nak tukar dengan burung contohnya, awak boleh padam dan tukar dengan burung. Okey. Okey, kemudian block palette. Okey, kita akan bercerita tentang block palette. Okey, D D. Block palette. Okey, mana diamnya D ni? Kena tengok betul-betul D dengan C ni. Okey, ni D. Okey, block palette Sorry, kejap saya letakkan. Okey. Block palette. Apa fungsi block palette ni? Block palette ni dia mengandungi kategori blok-blok arahan. Maksudnya semua arahan-arahan yang kita nak masukkan ataupun kita nak berikan kepada sprite kita tadi, terletaknya di block palette. Okay, jadi kita letakkan arahan-arahan, kita tarik arahan tu, arahan banyak, dia hanya menyediakan senarai arahan. Jadi kat mana kita nak letakkan arahan ni tadi? Nak letakkan arahan tu tadi ni di kawasan G. Kawasan G ni apa? Script area. Script area, kawasan untuk menempatkan blok arahan untuk membentuk atur cara. Kalau kita ingat balik, kita ulang balik, maksud atur cara adalah susunan arahan. Jadi maknanya kita meletakkan susunan arahan. Kalau awak boleh tengok di sini, sorry kejap. Okey, kalau boleh tengok di sini ada 3 arahan yang diletakkan. Yang pertama, arahan when green flag click, kemudian say hello dan stop. 3 arahan di situ. Maknanya arahan pertama, butang hijau ditekan, kat mana butang hijau, sini butang hijau. Kemudian sprite ni, arahan ni diberi kepada siapa? Kepada sprite. Arahan ni diberi kepada sprite yang ada dekat stage tadi kan. Maknanya bila bendera tu ditekan, maka kucing ataupun sprite yang tadi dia akan say hello world,
Awak boleh tengok dekat sini dalam word dia, hello world, dan dia stop. Maknanya dia berhenti. Sampai situ sajalah. Sebab dia ada itu saja arahan yang ada. Okey. Jadi saya harap awak dapat kenal apakah fungsi-fungsi dia, dan dari semasa ke semasa awak lebih ingatlah. Jadi sebelum tu saya lupa F, sprite list, paparan senarai watak ataupun objek yang digunakan dalam projek. Ini saya dah sebut tadilah. Tak semestinya kucing saja, kita ada macam-macam lagi. Nanti kita akan explore sama-sama, ataupun awak boleh explore sendiri, tak ada masalah. Boleh tengok, boleh cari dekat internet macam mana cara nak guna. Ada banyak tutorial. Okay, jadi untuk block palette tadi, apa yang arahan-arahan yang terkandung dalam block palette ni tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arahan. Yang mempunyai fungsi-fungsi berbeza, dan kegunaan yang berbeza. Yang pertama, motion. Motion ni kalau kita cakap bahasa Melayu, pergerakan lah. Fungsi untuk menyenaraikan, di mana dekat motion ni dia menyenaraikan blok pergerakan untuk objek ataupun watak sprite tadilah. Yang keduanya looks, yang mana dia menyenaraikan arahan blok yang boleh mengubah visual objek atau watak dalam stage ataupun dalam pentas tadi. Ketiga, sound, yang mana sound ni digunakan untuk menyenaraikan blok arahan bunyi. Yang keempat, data, menyediakan kemudahan untuk membina pemboleh ubah. Seterusnya adalah events. Events ni dia menyenaraikan blok peristiwa. Maknanya dari satu event kepada satu event, atau dari satu peristiwa kepada satu peristiwa. Seterusnya adalah control. Dia mana arahan yang disediakan adalah arahan ataupun blok kawalan bagi sesuatu peristiwa. Apakah kawalan bagi satu peristiwa atau event tu bergantung kepada arahan yang berada di bawah kontrol. Kemudian kita ada sensing, yang mana dia menyenaraikan blok pengesan dan pemicu peristiwa. Dan akhir sekali operator, iaitu menyenaraikan blok operasi matematik, hubungan dan logik. Mungkin agak sukar untuk faham, tetapi dari masa ke semasa, bila kita mula masuk dalam Scratch nanti, awak insyaAllah akan lebih mudah untuk faham lah. Ini adalah contoh paparan Scratch. Kalau awak boleh lihat, kita ada dekat sini, kita ada motion, kita ada looks, kita ada sound, kita ada event, kita ada control, kita ada sensing, kita ada operation, dan variables. Ni semua yang saya dah tunjukkan tadi kan. Jadi macam mana kita nak gunakan blok-blok arahan ni, macam kita nak create satu daripada perisian Scratch ni. Jadi kena tunggu sehingga pembelajaran yang seterusnya, dan jangan lupa isikan kehadiran untuk hari ini. Satu hari, satu kali isi kehadiran dan jawab soalan kuis di bawah. Sehingga berjumpa lagi pada sesi tutorial yang seterusnya. Saya Cikgu Sofwan. Assalamualaikum.